Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita sambung belajar tema 4 kebudayaan kita, unit 11, kesenian dihargai. Kemahiran hari ini kita akan belajar kemahiran bertutur. Murid-murid boleh sediakan buku teks jilid 1, muka surat 69 dan juga buku aktiviti jilid 1, muka surat 77 hingga 78. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 1.2.2 bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Okey murid-murid, sekarang murid-murid boleh buka buku teks muka surat 69. Kita akan baca unit 11 kesenian dihargai, teks yang bertajuk unitnya Rumah Kutai. Murid-murid boleh ikut cikgu baca ya. Unitnya Rumah Kutai. Idea tersurat. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Rumah ini bertiang tinggi. Info, rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Sumber Museum Negeri Perak. Okey murid-murid, sekarang kita lihat dulu apa itu idea tersurat. Okey, idea tersurat. Okey, idea tersurat ni ialah maklumat yang kita dapat daripada teks yang kita baca. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Idea tersurat ialah maklumat yang kita dapat daripada teks yang kita telah baca. Okey, contohnya yang kita baca tadi ialah tentang rumah kutai. Rumah kutai. Jadi, rumah kutai ni ada 3 maklumat yang telah diberikan. Okey, maklumat yang pertama. Okey, ini ialah maklumat yang pertama. Maklumat pertama, rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Yang ni ialah idea tersurat yang pertama. Maklumat yang pertama tentang rumah kutai. Jadi itulah idea tersurat. Okey, maklumat yang kedua. Yang ni, maklumat kedua ialah tentang bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantik. Maklumat yang kedua dia cerita tentang bumbung rumah ini. Dia guna atap daun rumbia yang dianyam dengan cantik. Okey. Yang ni lah bumbung dia. Bumbung. Tadi maklumat yang pertama, kayu. Diperbuat daripada kayu. Ni. Ni dinding dia. Semua ni kayu. Okey. Okey, sekarang tengok maklumat yang ketiga. Rumah ini bertiang tinggi. Rumah ini bertiang tinggi. Kita tengok tiang dia. Ni, nampak tak tiang kat bawah ni? Ni tiang. Tengok gambar tu. Cikgu bulatkan tiang. Tiang dia tinggi. Tak macam rumah kita sekarang kan. Dekat terus bawah tanah kat lantai tu. Dia tak ada tiang. Kalau rumah kutai ni, tiang dia tinggi. Macam kita boleh nampak dalam gambar tu. Okey, jadi 3 maklumat yang kita dapat tu ialah idea tersurat. Kita dapat 3 idea tersurat. Okey. Info rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Yang ini juga kita boleh katakan sebagai idea tersurat. Apa yang kita dapat terus daripada teks tu atau yang kita nampak.
Okey. Yang tu idea tersurat. Okey, yang keduanya kat bawah ni kita tengok tentang idea tersirat. Kita baca dulu dialog ni, nanti kita akan tengoklah apa itu idea tersirat. Okey, ikut cikgu baca ya. Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan tempat kosong. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi, tempat kosong. Okey, apa yang cikgu nak beritahu kat sini? Okey, daripada dialog yang kita baca ni, antara Yahya dengan rakan-rakan dia. Yang pertama sekali, Yahya tanya kawan-kawan dia, kawan-kawan, ini rumah apa? Okey, kita tengok. Ini rumah apa? Yahya tanya kawan dia, ini rumah apa? Kita tahu tak apa nama rumah tu? Rumah tu tadi kita dah tahu dah, rumah tu nama dia rumah kutai. Ni rumah kutai. Tajuk dia dah cakap dah, rumah kutai. Jadi kawan Yahya jawab. Kawan Yahya jawab kepada Yahya. Okey, kawan Yahya jawab, ini rumah kutai. Jadi rumah kutai ni. Okey, rumah kutai. Okey, yang ni isi tersurat ke ataupun isi tersirat? Yang mana satu? Okey. Rumah kutai ni ialah isi tersurat. Okey, isi tersurat. Sebab telah dinyatakan di dalam teks. Okey. Yang ni dah ada, kita memang dah tahu. Yang ni isi tersurat. Dia memang ada dekat situ. Kita cuma cari dalam teks saja. Okey. Isi tersurat ataupun idea tersurat. Okey. Idea tersurat. Dia ada dekat situ. Okey, kita tengok yang kedua. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Soalan dia, mengapa? Mengapa? Okey, sebelum ni, kelas yang lepas, kita dah belajar tentang kata tanya. Kata tanya mengapa. Mengapa ataupun kenapakah. Mengapakah ataupun kenapakah adalah ayat tanya, kata tanya yang sama. Sama maksudlah. Dia tanya sebab. Okey, sebab. Okey, mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu? Cikgu highlight sikit. Mengapakah? Mengapakah ni dia nak tanya sebab. Kenapa? Kenapa rumah tu diperbuat daripada kayu dan dinding daripada anyaman buluh? Okey, jadi bila dia tanya kenapa, kita kena fikir. Maklumat tu tak ada dalam teks yang kita baca kat atas tu, ada 3 maklumat sahaja. Tapi dia tak nyatakan sebab kenapa rumah tu diperbuat daripada kayu dan dinding daripada anyaman buluh. Jadi kita tengok kawan Yahya jawab apa. Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Okey, jadi kat sini kawan Yahya bagi pendapat. Pendapat dia lah. Tak semestinya pendapat kawan Yahya ni sama dengan pendapat kamu atau sama dengan pendapat kawan Yahya yang lagi seorang ataupun orang lain. Mungkin orang lain berpendapat macam lain. Okey, pendapat kawan Yahya yang perempuan ni,
Dia kata rumah itu dibuat daripada kayu. Okey. Rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana ni dia nak bagi tahu sebab. Okey, kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Dia kata sebab kayu dan anyaman buluh tu senang nak dapat di Perak. Mudah didapati di Perak. Yang tu pendapat dia. Jadi benda yang tidak ada di dalam teks yang kita baca, yang itulah kita sebut sebagai idea tersirat. Okey, idea yang ni idea tersirat. Kita tanya di sebalik benda yang berlaku tu, mengapa, kenapa? Yang itulah idea tersirat. Okey, kita sambung baca lagi. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan, tempat kosong. Okey, akan apa? Bumbung guna atap rumbia. Okey, dia bagi tahu rumah ni guna bumbung, dia guna atap rumbia. Oleh itu, suasana dalam rumah ini akan, kenapa? Dia masih lagi kita guna soalan mengapakah? Ataupun kenapa? Kenapa dia guna daun rumbia untuk buat atap? Atap daun rumbia untuk buat bumbung. Okey, kenapa? Yang ni kamu kena fikir. Kamu fikir sebab dia. Kenapa? Okey? Kenapa? Okey. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan apa? Diguna atap rumbia. Dia akan lebih sejuk. Lebih sejuk. Selalunya orang guna atap rumbia ni sebab atap rumbia ni rumah kita akan jadi sejuk. Dia tak panas. Akan lebih sejuk. Orang dulu tak pakai aircon. Tak ada aircon. Dulu tak ada lagi aircon macam sekarang. Dah banyak, dah murah. Dulu aircon mahal. Lagipun dulu tak banyak pun aircon yang dijual. Tak macam sekarang. Jadi orang dulu dia bina rumah kayu. Dia tak bina rumah batu macam kita sekarang. Rumah batu, atap zinc ke, asbestos ke, kan? Orang dulu dia guna kayu buat dinding, lantai pun kayu, tiang pun kayu, atap pun atap atap rumbia, daun rumbia. Daun ni cari dalam hutan je. Okey. Okey, jadi tujuan dia orang dulu bina rumah guna kayu, guna atap rumbia ni supaya sejuk, lebih sejuk. Okey, kita sambung lagi. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Okey, soalan dia sebelah sini. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi? Yahya. Kawan Yahya tanya Yahya, kenapa rumah tu bertiang tinggi? Sekarang kita tengok pendapat Yahya pula. Okey, pendapat Yahya. Yahya kata, pada pendapat saya rumah ini bertiang tinggi. Yang ni dia tak bagi jawapan pun. Dia nak kamu fikir. Kenapa rasanya rumah kutai ni bertiang tinggi? Kenapa agak-agaknya? Okey, pada pendapat cikgu, sebab pengalaman cikgu dulu, cikgu pernah mengajar di negeri Sarawak di bahagian pedalaman. Rumah kat bahagian pedalaman ni lebih kurang macam rumah kutai ni lah.
Cikgu duduk quarters, rumah dia buat macam rumah kotai ni. Tinggi. Ada tangga. Ada 10 anak tangga. Jadi tiang dia semua tinggi-tinggi. Kenapa? Sebab dekat situ selalu berlaku banjir. Okay, bila berlaku banjir, air naik tinggi. Kalau rumah buat rapat dengan lantai, dengan tanah, air akan masuk. Jadi tujuan dia ialah untuk selamat daripada banjir lah. Cikgu rasa sama sajalah rumah ni pun, rumah kotai ni. Okey, jadi pada pendapat Yahya, pada pendapat Yahya, rumah ini bertiang tinggi kerana ataupun supaya selamat jika berlaku banjir. Jadi yang inilah kita kena fikirkan sebab dia. Kita guna apa idea yang kita dapat, idea tersirat. Okey, apa idea yang kita fikir, sebab dia berlaku, kenapa dia guna benda tu, yang itulah kita katakan sebagai idea tersirat. Okey, idea tersirat. Idea tersirat ni sebab dia, mengapa berlaku. Okey murid-murid, sekarang boleh buka buku aktiviti muka surat 77. Kita akan buat tugasan yang pertama bersama-sama. Okey, kita baca dulu arahan dia. Lengkapkan dialog, kemudian tuturkannya. Rumah panjang. Okey, sekarang diberi maklumat tentang rumah panjang. Kita baca, luas dan panjang, beratap daun rumbia, berkongsi ruang tamu, mempunyai tuai rumah, selesa, udara nyaman, hubungan mesra, kehidupan tenteram. Sumber JKKN Sarawak. Jadi yang ni ialah maklumat tentang rumah panjang. Maklumat yang diberikan ni ialah idea tersurat. Kita boleh nampak, kita boleh baca yang ni idea tersurat. Okey, kat bawah ni dialog. Kita akan baca sama-sama dialog dan cuba lengkapkan dialog ni. Okey, Bidin, selamat sejahtera selalu. Luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Selalu jawab, rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya tempat kosong. Kita kena lengkapkan tempat kosong ni. Okey, soalan dia. Kita tengok soalan dia dulu. Soalan dia, mengapakah rumah ini luas dan panjang? Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Sebab apa rumah tu luas dan panjang? Ke atas tu ada tak jawapan dia? Sebab tadi yang paling sesuai maklumat yang diberikan ialah selesa. Okey, selesa. Sebab apa? Sebab selesa lah. Okey, kita tulis selesa. Okey, kita sambung lagi. Pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Sekarang ni selalu tanya Bidin pula. Okey, pendapat Bidin. Mengapakah rumah ini beratap rumbia? Mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Mengapa? Kenapa? Tadi kita dah baca teks sebelum ni. Teks tu cakap supaya lebih sejuk. Lebih sejuk ni berkaitan dengan udara. Kat atas ni, dia hanya sebut udara nyaman. Udara nyaman. Jadi berkaitan dengan udara, mestilah udara nyaman. Kita tulis beratap daun rumbia agar udara nyaman. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Hubungan kami mesra kerana kami boleh apa tempat kosong ni? Kita kena cari
Bidin, tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Kita lengkapkan dulu dialog. Hubungan kami mesra kerana kami boleh apa? Cari ke atas. Kerana kami boleh luas dan panjang ke, beratap daun rumbia, berkongsi ruang tamu, mempunyai tuan rumah, hubungan mesra, kehidupan tenteram. Yang mana paling sesuai? Berkongsi ruang tamu. Okey, berkongsi ruang tamu. Sebab tu hubungan mereka mesra. Okey, kerana kami boleh berkongsi ruang tamu. Okey, Bidin, tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Okey, ke atas tu ada tak dicakap tentang ketua? Ada tak tentang ketua? Luas dan panjang, beratap daun rumbia, mempunyai tuai rumah, hubungan mesra, kehidupan tenteram. Ada disebut mempunyai tuai rumah. Tuai rumah ni apa? Tuai rumah. Mempunyai tuai rumah. Tuai rumah ni ialah ketua di rumah panjang. Yang itulah ketua Salo. Ketua tempat tinggal Salo. Okey. Dia tanya tadi, siapakah yang menjadi ketua kami? Dia tanya Bidin, tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Mestilah Bidin tahu. Nama ketua dia ialah Tuai Rumah. Tuai Rumah. Okey, sambung lagi. Salo, adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Mengapa? Okey, Bidin tanya Salo, mengapa perlu ada ketua? Adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Mengapa? Perlu tak ada? Okey, Salo jawab apa? Mestilah perlu. Okey. Sebab apa perlu? Macam kamu, dalam kelas kamu ada ketua, dekat kampung kamu ada ketua kampung, dekat taman ada ketua taman, dekat flat ada ketua flat. Sebab apa? Sebab bila berlaku sebarang masalah, kita akan rujuk dekat ketua ni. Nak dapatkan nasihat dia, nak bincang kan? Sebab tu perlunya ada ketua. Okey, jadi Salo jawab perlu. Okey, perlu kerana kita mesti ada tempat, kita mesti ada tempat untuk merujuk dan mendapatkan nasihat jika berlaku masalah. Okey, itu pentingnya kena ada ketua. Okey. Okey, sekarang buka buku aktiviti muka surat 78. Sama juga, yang ni tugasan yang kedua. Okey, murid-murid perlu tuturkan maklumat di bawah. Okey, cantik dan uniknya. Rumah tradisional Kedah, fizikal rumah, kayu hutan yang bermutu, banyak ruang, banyak tingkap, keistimewaan, kukuh, selesa, nyaman. Okay, kita baca dialog di antara Aiman. Aiman dan rakannya lah. Okey, dia tanya Aiman, mengapakah rumah ini dibuat daripada kayu hutan yang bermutu? Okay, Aiman jawab, rumah ini diperbuat daripada kayu hutan yang bermutu supaya apa? Okey, ke atas ni dia ada bagi maklumat tentang rumah tradisional Kedah ni. Fizikal dia kayu hutan yang bermutu. Kenapa dia guna kayu hutan yang bermutu? Keistimewaan dia kukuh, selesa, nyaman. Mestilah kalau berkaitan dengan kayu mestilah kukuh. Okey, jadi jawapan dia kukuh. Okey, kita tulis kat sini kukuh. Okey. Seterusnya, penghuni rumah ini selesa kerana rumah ini mempunyai banyak
Banyak apa? Cari maklumat ke atas. Okey, tadi kita dah ambil kukuh. Banyak apa? Banyak ruang ke banyak tingkap? Selesa kerana rumah ini mempunyai banyak selesa. Banyak ruang. Okey. Tulis kat sini. Banyak ruang. Okey, sambung. Betul kata kamu. Betul kata kamu. Rumah ini mempunyai banyak tingkap supaya kalau tingkap ni berkaitan dengan udara lah, pengaliran udara. Supaya nyaman kerana udara boleh masuk dengan mudah. Okey. Tadi tulis kat sini, tingkap supaya nyaman kerana udara boleh masuk dengan mudah. Okey, dah siap. Akhir sekali, cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang kita belajar hari ini. Okay, hari ini cikgu telah memberikan 2 tugasan. Okay, 2 tugasan yang murid-murid perlu siapkan dan hantar kepada cikgu. Okay. Yang pertama, buku aktiviti jilid 1, muka surat 77. Lengkapkan dialog. Kemudian, murid-murid baca dialog itu semula. Okey, tugasan yang kedua, juga buku aktiviti jilid 1, muka surat 78. Okey. Sama juga lengkapkan dialog dan kemudian baca semula, bertutur semula. Okey, sebarang masalah murid-murid boleh tanya cikgu ya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.